Di kalangan pelancong antarabangsa, Kemboja memang dikenali sebagai antara destinasi popular di rantau ini. Bagi mereka, melancong ke Asia Tenggara tidak lengkap tanpa berkunjung ke negara itu. Malah kehadiran pelancong ke negara itu melonjak dari 2.88 juta pada 2011 kepada 3.58 juta pada tahun lalu. Melihatkan kepada perkembangan positif itu, kerajaan Kemboja menyasarkan kehadiran 4.2 juta pelancong pada tahun ini. Antara lokasi yang menjadi pilihan, Muzium Tuol Sleng Genocide di Phnom Penh yang memaparkan sejarah hitam negara itu. Saksikan kisah di sebalik muzium ini bersama wartawan Aimi Muhammad Yusof yang berkesempatan menerokai lokasi bersejarah itu. Muzium Tuol Sleng Genocide merupakan bekas pejabat keselamatan S-21 yang dibina atas arahan Pol Pot atau nama sebenarnya Sloth Sar pada zaman demokrasi Kempuchia. Beliau merupakan pemimpin Khmer Rouge dan menjawat jawatan Perdana Menteri pada 1975. Walaupun hayat pemerintahannya hanyalah 3 tahun, namun ia tetap kekal melekat di hati nurani setiap warga Kemboja. Segala kezaliman dan kekejaman yang pernah dilakukannya tidak akan terhakis dari catatan sejarah peradaban manusia. Bayangkanlah, dalam tempoh sesingkat itu, hampir 3 juta rakyatnya dibunuh. Malah pada tahun 1975 sahaja, 2 daripada 8 juta orang rakyat Kemboja mati dibunuh oleh tentera Khmer Rouge pimpinan Pol Pot. Kini, segala sisa dan saki-baki kekejaman Pol Pot diabadikan di bangunan sekolah yang dijadikan muzium itu. Ia dibina pada 17 April 1975 dan direka khas untuk penahanan, soal siasat, penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan dan tempat pembunuhan mangsa atau tahanan yang telah memberikan segala maklumat kepada musuh tentera Khmer Rouge. Selain itu, tentera Khmer Rouge juga memasang pagar yang sama di sekitar sekolah itu selepas menghalau penduduk bandar Phnom Penh berpindah ke perkampungan dengan tujuan perhambaan. Maka bermulalah transformasi daripada sebuah sekolah yang penuh dengan gelak tawa kanak-kanak yang gembira mencari ilmu kepada sebuah neraka penyiksaan yang penuh dengan jeritan tahanan yang disiksa. Lokasi ini terdiri daripada 4 bangunan, iaitu bangunan A, B, C dan D. Bangunan A diubah suai menjadi penjara. Tingkap penjara seperti belakang saya ini telah dipanel dengan kaca untuk mengurangkan bunyi tahanan ketika diseksa. Penjara ini menempatkan pemimpin yang bangkit menentang Pol Pot. Selain itu, bahagian depan bangunan ditutupi oleh jejaring berkawat duri untuk mengelakkan tahanan daripada membunuh diri dengan cara terjun dari bangunan. Manakala bilik darjah berubah menjadi sel-sel bersaiz kecil sebagai penjara individu. Tiang kayu juga yang dulunya dijadikan alat untuk pendidikan jasmani telah berubah menjadi mesin penyiasatan dan penyiksaan oleh Pol Pot. Berikut merupakan statistik tahanan dari tahun 1975 hingga Jun 1978. Bilangan tahanan itu tidak melibatkan jumlah kanak-kanak yang dibunuh dan dianggarkan sejumlah 20,000 kanak-kanak telah dibunuh. Tahanan biasa hanya bertahan 2 hingga 4 bulan, manakala tahanan dari golongan orang politik akan bertahan 6 atau 7 bulan sebelum dibunuh. Sepanjang kekejaman Pol Pot itu, beberapa tahanan yang berjaya melarikan diri dan meneruskan hidup sehingga ke hari ini dengan menyimpan kenangan pahit di hati mereka. Bagi pengunjung muzium itu pula, saat mereka melewati setiap koridor bangunan sekolah itu, timbul perasaan seram sejuk apabila mengenangkan saat yang dilalui setiap mangsa kekejaman Pol Pot. Yeah, I mean it's totally horrifying. Just seeing the torture implements and seeing all the pictures of the victims is probably the worst thing. Some of the soldiers as well were so young. I mean the people who were doing it, I think probably they were all victims in some way. Yes, it's really disturbing, yeah, especially when you go and see all the skulls and everything and the pictures of them bashing the babies, and that was very upsetting, yeah. And you see all these pictures of these people who've, died, and yes, really upsetting.
Seperti mana teguhnya bangunan penjara S21 yang kini bertukar sebagai Museum Genocide Tuol Sleng, begitulah teguhnya ingatan tentang kesengsaraan dan kekejaman yang berlaku akan terus terpahat di ingatan mereka yang melaluinya sehingga akhir hayat. Laporan Aimi Muhammad Yusof bersama juru kamera Era Meswaran, Channel Bernama.